Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai graduan Master dalam bidang Sains Politik, sebagai graduan Sarjana Muda dalam bidang Sejarah. Saya ingin memberi respon terhadap beberapa isu di dalam negara Malaysia. Perkara pertama adalah isu bangsa Rohingya yang masuk ke dalam negara Malaysia. Perkara yang paling saya terkejut ialah berkenaan bagaimana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Ketua Pembangkang dan kenyataan-kenyataan politik oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan serta ahli-ahli parti Pakatan Harapan di dalam sistem politik negara Malaysia. Untuk makluman lebih 30 juta rakyat Malaysia, saya mempersoalkan kejujuran dan keikhlasan serta kesungguhan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan membangkitkan isu bangsa Rohingya. Kerana apa? Ada satu perkara yang telah disembunyikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan sepanjang mereka mentadbir sebagai kerajaan pusat di Putrajaya sejak tahun 2018 sehingga tahun 2020, iaitu 26 Februari 2020. Saya telah ditangkap secara politik di zaman pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya, dan itu adalah salah satu tangkapan yang lebih teruk di zaman kerajaan UMNO Barisan Nasional sebelum ini. Dan saya melalui fasa tangkapan politik bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Lim Kit Siang, Mat Sabu, PKR DAP Amanah di dalam Pakatan Harapan ini, mereka sebenarnya membuat satu sandiwara dan wayang untuk membela bangsa Rohingya. Ramai rakyat Malaysia tidak tahu, sewaktu saya ditangkap secara politik, secara tidak adil di zaman kerajaan Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berdiam tentang tangkapan politik tersebut. Datuk Seri Dr. Wan Azizah tahu tangkapan itu adalah tangkapan politik oleh kerajaan Pakatan Harapan. Dan ketika saya ditangkap selama 6 hari 5 malam di dalam penjara politik tersebut, untuk makluman rakyat Malaysia, saya telah diletakkan di dalam satu sel penjara yang mana saya berkongsi tempat penjara dan lokap bersama bangsa Rohingya. Saya ingin tegaskan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, saya tidak pernah lupa peristiwa saya ditangkap secara politik oleh kerajaan Pakatan Harapan dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ignorance tentang isu injustice, bukan sahaja melibatkan saya, tetapi melibatkan bangsa Rohingya. Dan untuk makluman anda semua, hipokrasi Datuk Seri Anwar Ibrahim, hipokrasi Datuk Seri Dr. Wan Azizah, hipokrasi Lim Kit Siang, Mat Sabu dan ahli-ahli parti Pakatan Harapan, ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan yang kononnya mahu memperjuangkan isu kemanusiaan, isu keadilan, isu justice kepada bangsa Rohingya. Saya ingin mendedahkan satu fakta dan kebenaran tentang reputasi kerajaan Pakatan Harapan. Sepanjang saya disumbat di dalam penjara secara politik, yang mana tangkapan itu adalah lebih dahsyat daripada zaman era Barisan Nasional saya ditangkap. Saya sangat-sangat terkejut. Di dalam lokap dan penjara politik itu, saya ingatkan itu adalah warga negara Malaysia. Tetapi di dalam sel penjara dan lokap itu, saya tidur, duduk, makan, minum bersama dengan bangsa-bangsa Rohingya yang telah ditangkap di zaman kerajaan Pakatan Harapan dan tidak dibebaskan di zaman era kerajaan Pakatan Harapan. Dan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan ketika itu tidak lain tidak bukan yang acak-acak nak memperjuangkan isu kemanusiaan, hak asasi dan keadilan untuk bangsa Rohingya. Di zaman mereka menjadi kerajaan, mereka seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti Tun Dr. Mahathir, seperti Datuk Seri Dr. Wan Azizah, seperti Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu dan ahli-ahli parlimen yang trap hero tentang isu Rohingya ini, mereka tidak memberi keadilan, tidak memberi hak kemanusiaan, mereka tidak memberi justice kepada bangsa Rohingya, sehingga mereka sendiri menyumbat bangsa Rohingya di dalam penjara dan sel yang bermotifkan politik melibatkan saya. Mereka ini mempersoalkan kenapa kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan Malaysia
Sewaktu saya disumbat di dalam penjara dan lokap secara politik, tidak ada rekod jenayah. Walaupun mereka mempunyai dokumen sebagai pelarian yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, oleh UNHCR, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang penangkapan dan penahanan bangsa Rohingya di dalam penjara dan lokap negara Malaysia? Nothing. Baru sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan mempolitikkan isu bangsa Rohingya dalam krisis coronavirus, and this is a fact. Only me tahu apa yang berlaku dalam negara Malaysia, sedalam-dalam lubang tanah, sedalam-dalam lubang lombong tai, tuan-tuan dan puan-puan. And this is the biggest hypocrisy from Datuk Seri Anwar Ibrahim and Pakatan Harapan. Di bulan Ramadan yang mulia ini, saya akan berani berkata benar di hadapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya amat saya hormati dan ya amat saya segani. Tolong berhenti menjadi pemimpin munafik Islam. Tolong berhenti menjadi pemimpin hipokrasi, pejuang kemanusiaan dan keadilan. You only thinking about your power, your position, your family, and your struggle of power in our political system. And that is your purpose, and that is your mission, and that is your vision, Datuk Seri Anwar Ibrahim. If no one can reveal the real faces of Datuk Seri Anwar Ibrahim and the leaders of Pakatan Harapan, saya tidak pernah lupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana isu Rohingya ini dipolitikkan dalam bulan Ramadan. Dan saya nak tanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli-ahli totok Pakatan Harapan di luar sana, apakah anda semua berpuasa dalam keadaan semua isu sengaja diperbesar-besarkan, dipolitikkan, dan cuba untuk berlagak suci memperjuangkan hak asasi dan kemanusiaan bangsa Rohingya, sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan menangkap dan memenjarakan bangsa Rohingya sepanjang Pakatan Harapan menjadi kerajaan di Putrajaya. Dan fakta ini saya perlu kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama ada anda suka ataupun tidak, teguran dan kritikan terbuka saya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang berlagak suci dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, the real facts, the real evidence depan mata saya. Berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang bangsa Rohingya ditangkap dan dipenjarakan oleh kerajaan Pakatan Harapan selama mereka 2 tahun menjadi kerajaan di Putrajaya. Dan saya nak tanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, why now you want to fight for Rohingya, sedangkan before this you tangkap bangsa Rohingya bersama-sama saya secara tidak adil, secara politik, secara tidak manusiawi. Dan banyak orang-orang yang dizalimi dalam penjara, dalam lokap. Bukan sahaja saya dan bangsa Rohingya, orang-orang miskin yang tidak pernah diperjuangkan suara mereka di dalam penjara dan lokap, orang-orang yang tidak ada jenayah. Perkara ini is the real hypocrisy about Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya bagaimana isu Rohingya ini dijadikan alat politik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan yang cuba untuk mempolitikkan krisis wabak coronavirus. Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan pula buat-buat terkejut. Jangan pula buat-buat pelik dan hairan. Kenapa bangsa Rohingya tidak dibenarkan masuk di dalam negara Malaysia dalam krisis wabak coronavirus? Tahukah Datuk Seri Anwar Ibrahim, 2 bulan lalu Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia bagi menutup semua wilayah immigration Sabah, Sarawak dan Malaya daripada kemasukan pelancong asing, daripada kemasukan pendatang asing dengan izin ataupun tanpa izin. Dan ini adalah mengikut rule of law. Bagaimana untuk menjaga nyawa rakyat Malaysia, kita perlu mengawal kemasukan orang asing secara izin ataupun tanpa izin. Dan kita tidak mahu masalah penyakit coronavirus ini semakin teruk. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Pakatan Harapan pun sepanjang menjadi kerajaan tidak pernah membela nasib bangsa Rohingya. Saya ulang dan saya ingin tegaskan, sepanjang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, you only cheap talk, hanya bercakap propaganda bermulut manis, tetapi there is no walk the talk untuk bangsa Rohingya. Dan paling penting, saya ingin ingatkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada ramai bangsa Rohingya yang memang betul mahu tinggal di dalam Malaysia, mahu menjadi warga negara Malaysia.
Tetapi isu ini terlalu complicated. Kerana apa? Zaman Kerajaan Pakatan Harapan pun mereka tidak boleh bagi kewarganegaraan kepada bangsa Rohingya. This is a very simple question. Soalan saya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, jika benar Pakatan Harapan ini jujur dan ikhlas mahu membantu bangsa Rohingya, saya ingin mempersoalkan ketelusan, kejujuran, keikhlasan dan transparansi bekas Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Anda telah diberi peluang menjadi kerajaan di Putrajaya. So saya nak tanya sebagai penganalisis politik bebas yang cukup kritikal dalam pelbagai isu, kenapa you tak buat proposal dekat Dewan Rakyat bersama dengan Tu Dr. Mahathir, bersama isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri yang sangat berkuasa, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah, untuk memberi kewarganegaraan kepada bangsa Rohingya? Kenapa tidak memberi proposal di Dewan Rakyat supaya menghentikan tangkapan ke atas bangsa Rohingya sehingga disumbat di dalam penjara, di dalam lokap secara tidak adil? So this is the real hypocrisy of you, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya cukup penat untuk melihat hipokrasi dan kemunafikan ini. Kerana you are acting to my generation that you are the best leaders in Malaysia. Sedangkan you tak buat apa-apa pun, Datuk Seri Anwar. You only waiting to becoming a prime minister. Itu je lah yang kau fikir. Kau nak fikir, saya nak jadi Perdana Menteri, saya tak kisah isu lain. Dan saya mengharapkan isu bangsa Rohingya ini perlu diberhentikan untuk dipolitikkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Because saya sebagai rakyat Malaysia faham kenapa bangsa Rohingya itu dihalang masuk di kawasan Malaysia, kerana di bawah Perintah Kawalan Pergerakan, warga asing memang tidak dibenarkan masuk sewenang-wenangnya, sama ada pasport ataupun tidak ada pasport. It is a very simple law. But disebabkan kau nak cari populariti secara murahan dalam sistem politik negara Malaysia, saya kira ini adalah satu move yang salah. Sebab fokus utama kita, prioriti utama kita ialah untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia daripada wabak penyakit coronavirus. Dan kita perlu berhati-hati dan kita tidak boleh mengimport wabak penyakit coronavirus ini daripada warga asing, sama ada pendatang asing dengan izin ataupun pendatang asing tanpa izin. And this is the biggest mission for a new government untuk mengatasi masalah coronavirus. Dan menjaga nyawa rakyat Malaysia ini juga adalah isu kemanusiaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. NGO gerakan masyarakat sivil hipokrasi dalam negara Malaysia, menjaga nyawa warga negara Malaysia, pelancong luar negara yang masih tidak dapat keluar daripada negara Malaysia, menjaga nyawa manusia yang berada dalam wilayah Malaysia, Sabah, Sarawak dan Malaya adalah tanggungjawab kemanusiaan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tidak bermaksud apabila bangsa Rohingya tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam negara Malaysia, itu menafikan hak asasi kemanusiaan mereka. Kerana isu krisis coronavirus ini tidak boleh dianggap kecil. Dan untuk makluman Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebelum ini bangsa Rohingya telah dibenarkan masuk di kawasan Langkawi, Kedah oleh Kerajaan Pusat era Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan apabila diuji kesihatan mereka, kebanyakan bangsa Rohingya adalah positif coronavirus. So disebabkan isu coronavirus ini adalah menjadi prioriti, isu keselamatan negara dan isu keselamatan nyawa rakyat Malaysia, maka wajar untuk kita mengawal kemasukan bangsa Rohingya. Kerana beberapa minggu lalu, kemasukan bangsa Rohingya dalam negara Malaysia, bangsa Rohingya antara paling ramai positif coronavirus. Dan this is not about isu kemanusiaan semata-mata, tetapi isu keselamatan negara dan keselamatan rakyat. Orang-orang yang berada dalam negara Malaysia ini sangat penting. Dan apa mesej yang saya ingin sampaikan untuk isu Rohingya? Kalau betul Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan ini memperjuangkan hak kemanusiaan bangsa Rohingya, kenapa bangsa Rohingya ditangkap dan dipenjarakan di dalam lokap dan penjara Malaysia di era Kerajaan Pakatan Harapan, sekalipun mereka memegangkan pelarian yang sah daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNHCR. Waktu itu tidak ada coronavirus. Tempoh masa yang saya sedar 16 Mac 2019 sehingga 21 Mac 2019, saya berada di dalam lokap dan penjara secara politik.
Saya sangat bersedih dan saya sangat terkilat dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Di era kepimpinan Tun Dr. Mahathir, di era kepimpinan Dr. Wan Azizah, di era kepimpinan Datuk Seri Anwar, di era kepimpinan Lim Kit Sian dan Mat Sabu. Bagaimana mungkin kalau benarlah Pakatan Harapan ini memperjuangkan hak asasi kemanusiaan bangsa Rohingya, kenapa bangsa Rohingya ini disumbat ke dalam penjara sepanjang era Kerajaan Pakatan Harapan pasca PRU 14 sehingga 26 Februari 2020. Persoalan ini perlu dijawab oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan berlagak-lagak kau pejuang kepada bangsa Rohingya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. I know your real face. Aku tak pernah dengar kau membangkitkan isu Rohingya ini secara legitimasi di Dewan Rakyat dalam Parlimen, atau kau membincangkan secara objektif dengan Kerajaan Pakatan Harapan. It's never. You tak pernah buat perkara ini. Dan ada banyak isu bangsa lain dalam negara Malaysia ni. Ada banyak. Tetapi itulah memang tugas Ketua Pembangkang dalam Pakatan Harapan untuk mempolitikkan isu-isu yang tidak relevan, yang tidak bertepatan dengan krisis coronavirus. Datuk Seri Anwar Ibrahim, you try hardest untuk meyakinkan kami bahawa kau adalah hero, kau adalah pejuang bangsa Rohingya, pejuang kemanusiaan, pejuang keadilan. You try hard lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. I know rekod pencapaian Kerajaan Pakatan Harapan, rekod pencapaian pentadbiran ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan adalah lebih teruk daripada zaman UMNO Barisan Nasional dan lebih teruk daripada zaman Kerajaan Baru, kerana Kerajaan Baru hari ini jauh lebih baik daripada Pakatan Harapan. That is facts. Menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia adalah perkara kemanusiaan, keadilan dan hak asasi dalam krisis coronavirus dalam negara ini. Dan kita terpaksa mengorbankan hal-hal yang lain kerana kita perlukan pilihan. Dalam krisis coronavirus, kita tidak boleh selamatkan seluruh warga asing di dunia ini kerana setiap negara mempunyai teritori. Dan saya ingin tegaskan, bangsa Rohingya ini asal usulnya adalah daripada negara Myanmar. Dan ini bukan tanggungjawab negara Malaysia semata-mata, tetapi ini adalah tanggungjawab negara-negara rantau Asia Tenggara, terutamanya negara Myanmar. Saya ingin ingatkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita, negara Malaysia memang berusaha untuk menolong dan membantu sesiapa pun. Tetapi perkara pertama, isu keselamatan negara dan keselamatan nyawa rakyat Malaysia adalah perlu diutamakan. Dan ini bukan tentang isu menafikan hak bangsa Rohingya, kerana kita telah membenarkan bangsa Rohingya untuk masuk ke dalam negara Malaysia beberapa minggu lalu melalui persempadanan wilayah negeri Kedah. Bagaimana dilaporkan, ada beberapa ratus orang bangsa Rohingya masuk di persempadanan Pulau Langkawi di Kedah. Dan ini bukan perkara yang perlu untuk dipolitikkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada masyarakat yang marah kenapa bangsa Rohingya dibenarkan masuk ke dalam negara Malaysia. Ada kumpulan politik, kumpulan NGO marah kenapa bangsa Rohingya tidak boleh masuk ke dalam negara Malaysia dalam krisis coronavirus. And this is, semua orang mempertikaikan apa sahaja keputusan kerajaan Malaysia di era kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi sebagai pengalisis politik bebas, saya melihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim try hard untuk menunggang isu ini secara politik, seolah-olah Datuk Seri Anwar adalah hero kemanusiaan, hero keadilan, sedangkan perkara ini adalah hipokrasi yang cukup besar di peringkat antarabangsa maupun di peringkat politik negara Malaysia. Kerana saya ingin ulang untuk 100 kali, bangsa Rohingya ditangkap secara tidak manusiawi, secara tidak adil, dinafikan hak kemanusiaan mereka oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kerana sewaktu saya ditangkap secara politik oleh Kerajaan Pakatan Harapan 1 tahun yang lalu, depan mata saya tanya bangsa Rohingya satu-satu dalam penjara, dalam lokap. Saya tanya, kenapa kamu ditangkap? Tidak ada dokumen kah? Diorang cakap mereka ada dokumen. Dokumen pelarian daripada PBB, terutamanya daripada UNHCR. Dan perkara ini disembunyikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim oleh pemimpin-pemimpin pembangkang dalam Pakatan Harapan. Jangan cakap di bulan puasa ni saya tak boleh mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang hipokrasi dalam isu bangsa Rohingya di negara Malaysia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang umat Islam untuk menegur pemimpin-pemimpinnya yang hipokrit, yang munafik,
Acak-acak nak memperjuangkan isu kemanusiaan lah, isu keadilan lah, isu manusiawi lah. Padahal mereka yang tidak manusiawi. Padahal Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan selama menjadi ahli parlimen kerajaan, mereka tidak buat apa-apa kepada bangsa Rohingya. Malah mereka menyusahkan bangsa Rohingya. Mereka benarkan bangsa Rohingya masuk, tetapi mereka sumbat bangsa Rohingya dalam penjara dan lokap. Apa gunanya? Saya nak tanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, PKR, DAP dan Amanah. Apa gunanya kau nak bagi tahu dengan rakyat Malaysia? Kau nak jadi munafik, kau cakap benarkan bangsa Rohingya masuk dalam negara Malaysia. Kalau akhirnya kehidupan mereka berakhir dalam penjara dan lokap, apa dia punya fungsi untuk membenarkan mereka masuk? Zaman kerajaan Pakatan Harapan sudah terbukti, sudah memang jelas depan mata saya. Kerajaan Pakatan Harapan tidak adil. Di depan rakyat Malaysia suci, di belakang rakyat Malaysia rupa-rupanya mereka menangkap bangsa Rohingya. Just because bangsa Rohingya itu adalah bangsa pelarian. Just because bangsa Rohingya itu tidak ada negara, dinafikan oleh kerajaan Myanmar. Just because of that. Mana kemanusiaan kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini? Mana keadilan dia? Mana pejuang hak asasi kemanusiaan kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini? Nothing, zero. Semua ni hanyalah wayang politik dan sandiwara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan macam-macam totok Pakatan Harapan. Mereka tidak boleh membangkang isu harga minyak petrol dan diesel yang sangat murah di zaman kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka tidak boleh membangkang isu kebajikan dan bantuan yang cukup menyeluruh oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka tidak boleh lagi menukar kerajaan. Mereka tidak boleh menggulingkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka mereka mencari isu antarabangsa yang tidak relevan, yang tidak berpihak kepada Pakatan Harapan. What is your purpose? Apa matlamat anda nak mempolitikkan isu bangsa Rohingya? Kau memang tahu kan, di bawah undang-undang dan perlembagaan, Perintah Kawalan Pergerakan memang tidak membenarkan warga asing dengan izin maupun warga asing tanpa izin untuk masuk ke dalam wilayah Malaysia bagi menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia daripada wabak penyakit coronavirus. Saya ulang semula. Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menyemak semula undang-undang yang dikuatkuasakan oleh kerajaan Malaysia, oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Tidak mengejutkan jika warga asing daripada negara luar tidak dibenarkan masuk ke dalam negara Malaysia. Kerana ini tentang isu keselamatan negara Malaysia dan keselamatan nyawa rakyat Malaysia jauh lebih penting untuk diselamatkan daripada wabak penyakit coronavirus yang boleh diimport oleh warga asing daripada negara-negara luar. And this is the facts. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan buat-buat jahil, buat-buat tidak tahu, buat-buat tidak faham tentang undang-undang di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Kerajaan Malaysia. Kalau saya sebagai rakyat Malaysia, sebagai penganalisis politik bebas, saya bukan ahli parlimen, saya bukan ahli Dewan Undangan Negeri, tetapi saya amat arif dan saya amat faham apakah tujuan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. It's very simple. Rakyat Malaysia pun tidak boleh keluar negara dan orang-orang di luar negara tidak boleh masuk ke dalam negara Malaysia kecuali atas tujuan yang jelas, seperti doktor-doktor pakar daripada negara China untuk membantu kerajaan Malaysia menyelesaikan isu coronavirus, untuk membawa pulang rakyat Malaysia di luar negara supaya mereka selamat di dalam negara Malaysia kerana negara luar tidak selamat. And this is scam. Tetapi kalau kita nak benarkan semua bangsa luar, negara lain yang ada coronavirus, kita benarkan masuk dalam negara Malaysia, bertambahlah masalah coronavirus dalam negara Malaysia. Sia-sialah rakyat Malaysia ni berkurung dalam rumah, tetapi akhirnya kerajaan Malaysia membenarkan coronavirus itu diimport daripada warga-warga asing, sama ada secara izin ataupun tanpa izin. And this is wrong. Tengok apa masalah kerajaan Pakatan Harapan sepanjang krisis coronavirus global. Semua warga asing secara legal kah, secara illegal kah, dibenarkan masuk daripada lorong tikus kah ataupun lorong yang bukan tikus. Cuba bayangkan. Sehingga coronavirus itu banyak dalam negara Malaysia, sehingga rakyat Malaysia menjadi mangsa coronavirus. Because kesilapan dan kesalahan tu Dr. Mahathir, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Datuk Seri Anwar, Lim Kek Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, ahli-ahli parlimen kerajaan Pakatan Harapan yang tidak proaktif menyelesaikan isu coronavirus. Mereka menganggap kemasukan warga asing daripada luar negara itu tidak akan membawa kes import coronavirus, dan ini membahayakan nyawa rakyat Malaysia. Dan kalau saya diberikan pilihan, saya kena selamatkan nyawa rakyat Malaysia.
tanpa perlu menafikan bangsa-bangsa lain. Sebab itu, dia ada prioriti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wahai Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni macam tak tahu pula masalah coronavirus ni. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak tahu masalah dunia hari ini, saya nak bagi tahu. Untuk makluman Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang bijaksana, hari ini seluruh dunia mengalami krisis coronavirus. Hari ini seluruh kerajaan di dunia mahu menyelamatkan nyawa rakyat di negara mereka daripada wabak penyakit coronavirus. Dan ini bukan perkara yang mengejutkan tentang isu bangsa Rohingya. Kerana memang setiap peraturan lockdown ataupun perintah kawalan pergerakan, Restriction Movement Order, RMO, setiap negara-negara itu berbeza-beza. Dan hampir sama, mereka juga tidak membenarkan pelancong-pelancong asing masuk ke negara mereka. Mereka tidak membenarkan warga asing masuk ke negara mereka. Malaysia juga melakukan perkara yang sama. Kalau kau nak cakap negara Malaysia ni tidak bersifat kemanusiaan, seluruh negara di dunia ini tidak membenarkan warga asing masuk ke negara mereka. Rakyat Malaysia nak pergi China kah, nak pergi USA kah, nak pergi Jerman kah, nak pergi Perancis, tak boleh. Tak boleh. Sebab semua mengalami masalah coronavirus. Dan saya amat pelik, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin Pakatan Harapan buat-buat tidak tahu tentang krisis coronavirus global ini. Ini bukan masa untuk mempolitikkan isu bangsa Rohingya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya? Jangan sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim pandai bercakap, sedangkan zaman Kerajaan Pakatan Harapan, bangsa Rohingya ni pun tidak terbela dan tidak dibela secara sengaja di zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Di zaman isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri, salah satu jawatan yang paling powerful di Putrajaya. Tetapi apa isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim buat? Apa Datuk Seri Dr. Wan Azizah buat? Nothing. Saya ditangkap oleh Kerajaan Pakatan Harapan secara politik. Ada isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersuara menafikan tentang isu ketidakadilan tangkapan politik yang tidak ada jenayah pun. Just because saya bersuara secara lantang, just because I speak in front of all the faces of politician directly, tanpa ada tapisan. Just because saya mempertikaikan manifesto Pakatan Harapan yang tidak ditunaikan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah, oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Just because saya menjalankan tanggungjawab saya sebagai penganalisis politik bebas dan pengkritik bebas dalam negara Malaysia. Just because of that, your government, the government, anda tu Dr. Mahathir, Dr. Wan Azizah, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam, Mat Sabu, menangkap saya secara politik. Dan bukan sahaja saya yang menjadi mangsa. Bangsa Rohingya, bangsa-bangsa lain yang sepatutnya tidak berada dalam penjara dan lokap. So please, Datuk Seri Anwar Ibrahim, krisis coronavirus hari ini dalam negara Malaysia, generasi kami tidak memerlukan ketua pembangkang yang membangkang secara jahil, yang berlagak hipokrit dan munafik tentang isu bangsa Rohingya ini. Selama ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Tun Dr. Mahathir, Kerajaan Pakatan Harapan tidak bersungguh-sungguh untuk memberi keadilan, justice, hak asasi kemanusiaan kepada bangsa Rohingya. Kenapa baru sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mempolitikkan perkara ini? Dan saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya hipokrasi yang cukup luar biasa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang mempunyai rekod membiarkan bangsa Rohingya disumbat di dalam penjara dan lokap negara Malaysia bersama-sama dengan kamar lokap dan penjara politik saya. Dan ini adalah fakta dan kebenaran yang akan menyebabkan ahli-ahli parti Pakatan Harapan, PKR, DAP dan Amanah, ahli-ahli Toto ini sangat benci akan kebenaran ini. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim belajar mahu menipu dan berbohong di bulan Ramadan, bertaubatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim, wahai pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Jangan cuba berbohong dengan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Kononnya kamu ni pejuang kemanusiaan, pejuang keadilan, sedangkan kamu bukan pejuang keadilan, kamu bukan pejuang kemanusiaan. Kamu nilah antara bekas kerajaan Malaysia yang paling teruk dalam sejarah politik negara Malaysia, yang mana not walk the talk, hanya bermulut manis, hanya menipu rakyat. Kau pun tidak memperjuangkan bangsa Rohingya, malah kau sumbat dalam penjara dan lokap just because mereka adalah bangsa pelarian. Dan kau perlu jawab kritikan saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan kau lari-lari dan pusing-pusing
untuk menjawab perkara ini. Ini adalah fakta dan kebenaran. Stop to being hypocrite, to being munafik. Stop. Rakyat Malaysia yang lain memang tidak tahu rekod Kerajaan Pakatan Harapan menyumbat bangsa Rohingya dalam penjara dan lokap. Memang orang lain kau boleh kasih bodoh, Datuk Seri. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan yang sebelum ini menjadi kerajaan untuk tempoh 2 tahun sahaja di Putrajaya. 32 juta rakyat Malaysia kau boleh tipu, kau boleh bohong, kau boleh buat propaganda kemanusiaan dan keadilan, sedangkan kerajaan kamu sebelum ini adalah sangat zalim ke atas bangsa Rohingya. And this is a facts. Saya mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin Pakatan Harapan untuk saman saya kalau benar saya memfitnah. Dan saya ingin memperbetulkan penipuan dan pembohongan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang hanya tahu bercakap, membangkang secara jahil dalam isu bangsa Rohingya ini. Saya ingin tegaskan, I lost respect kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang acak-acak nak memperjuangkan isu bangsa Rohingya, sedangkan gunting dalam lipatan kepada bangsa Rohingya ini adalah kamu sebagai pemimpin-pemimpin bekas Kerajaan Pakatan Harapan yang hanya memerintah 2 tahun sahaja. Cuba bayangkan, kalau Pakatan Harapan memerintah 5 tahun, berapa ribu orang bangsa Rohingya disumbat dalam penjara dan lokap, tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya, kalau 5 tahun, 10 tahun, Datuk Seri Anwar, Tun Dr. Mahathir, Dr. Wan Azizah, Mat Sabulim Kit Siang, pemimpin-pemimpin ahli Parlimen Pakatan Harapan yang hanya memikirkan periuk nasib mereka dalam negara Malaysia ini, mereka akan memenjarakan dan menangkap bangsa Rohingya atas dasar sebagai pendatang asing tanpa izin dan bangsa pelarian. Dan itu adalah rekod Pakatan Harapan selama 2 tahun menjadi kerajaan di Putrajaya. Wajarlah mereka menjadi pembangkang hari ini kerana tidak guna. Mereka menjadi kerajaan, bangsa Rohingya pun mereka tidak boleh bela. Ini kan lagi bangsa Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Isu harga minyak petrol yang mahal pun tidak ada subsidi. Isu harga bara yang mahal yang membebankan ekonomi rakyat, mereka pun tidak boleh perjuangkan. Isu peluang pekerjaan, isu gaji rakyat pun mereka tidak boleh perjuangkan. Isu rumah rakyat miskin dalam negara Malaysia pun mereka tidak boleh perjuangkan. Apa sandiwara yang mahu dilaung-laungkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin Pakatan Harapan? Rakyat Malaysia pun mereka tidak boleh perjuangkan hak ekonomi, hak keadilan, hak sosial, hak pendidikan, hak rumah, hak tempat tinggal. Ini kan mereka nak memperjuangkan hak untuk bangsa Rohingya? Wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim, are you kidding? Is this the joke? Astaghfirullahalazim. Please stop menjadi hipokrit dan munafik. Tidak bermaksud saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya menyokong Pakatan Harapan. Saya perlu menyembunyikan kejahatan dan keburukan rekod pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Kerana kita perlu bercakap tentang hitam putih bangsa Rohingya. Siapa sebenarnya the real problem dalam kes ini? Ini krisis coronavirus. Kalau tadi tidak ada krisis coronavirus, ya, welcome. Semua bangsa pun boleh masuk dalam negara Malaysia. Nak melancong, nak tinggal 10 hari, welcome. Tapi ini krisis coronavirus. Takkan kita nak bodoh-bodoh sebagai rakyat Malaysia, nak welcome pelancong luar negara, nak welcome pendatang asing dengan izin, pendatang asing tanpa izin dari luar negara ke dalam negara Malaysia. Come on, Datuk Seri Anwar. Cuba bayangkan kalau Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin membenarkan semua bangsa Rohingya masuk ke dalam negara Malaysia dan mereka semua adalah positif coronavirus. Siapa yang dipersalahkan? Tuan-tuan dan puan-puan. Of course Kerajaan Malaysia akan dipersalahkan. Kita dah tahu mereka positif coronavirus. Lepas tu kita benarkan, kita tambah coronavirus dalam negara Malaysia. Kita nak bunuh rakyat Malaysia. Of course Kerajaan Malaysia, there is no choice. Sebab itu this is the fact. Kita perlu analisis secara kritikal, secara objektif, secara rasional. Tuan-tuan dan puan-puan, takkan kita nak bunuh diri sendiri. Dan saya ingin tegaskan, untuk bangsa Rohingya ini tanggungjawab sebenar adalah Kerajaan Myanmar, bukan Kerajaan Malaysia. Kerana dari segi sejarah kewujudan bangsa Rohingya, asal usul mereka adalah daripada wilayah Myanmar. Dan kalau kita nak mempersalahkan kenapa bangsa Rohingya itu menjadi bangsa pelarian, Aung San Suu Kyi dan Kerajaan Myanmar perlu dipersalahkan. Bangsa Rohingya itu menjadi pelarian bukan kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan kerana Kerajaan Malaysia yang baru, tetapi kerana Aung San Suu Kyi dan Kerajaan Myanmar yang diktator, yang tidak manusiawi, yang tidak bertanggungjawab. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyalahkan Myanmar, tidak menyalahkan Aung San Suu Kyi? And this is the facts. Saya sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, sebagai graduan sarjana dalam bidang sains politik, kita belajar tentang isu bangsa Rohingya. Tetapi fakta ini disembunyikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya untuk isu populariti dia.
Tetapi perkara ini tidak akan berkesan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Kerana do you think kami rakyat Malaysia bodoh dan akan terpengaruh dengan propaganda-propaganda isu bangsa Rohingya ini yang ditunggang secara politik? Sedangkan kami tahu bangsa Rohingya itu ditangkap secara zalim, secara tidak adil di zaman Kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan 2 tahun di Putrajaya, iaitu salah satu kerajaan yang paling teruk, paling zalim, paling penipu dalam sejarah politik antarabangsa dan politik negara Malaysia. And this tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Saya mengalu-alukan ahli-ahli Pakatan Harapan, macam-macam Totok Pakatan Harapan, macam-macam Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk marah di sini. Ialah kebenaran ini kau tidak boleh sembunyikan daripada saya. Saya berpengalaman dalam sistem politik negara Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun saya adalah pendatang baru dalam landscape politik negara Malaysia sebagai penganalisis politik bebas, saya mengetahui setiap rahsia-rahsia kerajaan-kerajaan sebelum ini maupun kerajaan baru. You don't play with me, Datuk Seri Anwar Ibrahim. If you want to politicize isu bangsa Rohingya, you kill yourself. Kau sedang membunuh diri kau dan Pakatan Harapan. Kerana rahsia besar kau yang perlu saya dedahkan kepada seluruh dunia. Yes, kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini zalim dan tidak adil menangkap bangsa Rohingya sehingga dibiarkan untuk disumbat di dalam penjara dan lokap dalam negara Malaysia secara tidak manusiawi. Dan fakta ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tidak boleh sembunyikan. Enough is enough, Datuk Seri Anwar Ibrahim memperbodohkan rakyat Malaysia, mahu memperjudikan nyawa rakyat Malaysia dalam krisis coronavirus hanya untuk menjadi hipokrit dan munafik tentang isu kemanusiaan dan keadilan ke atas bangsa Rohingya. Kalau kau sendiri sebagai ahli Parlimen Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini tidak pernah memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan kepada bangsa Rohingya, jangan ajar bangsa Malaysia untuk memperjuangkan kemanusiaan bangsa Rohingya. Kerana bukan kami yang menangkap dan memenjarakan bangsa Rohingya sepanjang pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan, tetapi kamu, ahli-ahli Parlimen Kerajaan Pakatan Harapan era tu Dr. Mahathir, Datuk Seri Dr. Wan Azizah menjadi Perdana Menteri, menjadi Timbalan Perdana Menteri. There is no function. Kamu hanya bermulut manis di peringkat antarabangsa dan di hadapan rakyat Malaysia, tetapi di belakang rakyat kamu berperangai iblis dan syaitan untuk menzalimi bangsa Rohingya. Checkmate and game over. So, selesai isu bangsa Rohingya. Isu yang kedua adalah isu berkaitan dengan persidangan Parlimen. Seperti kita sedia maklum, Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan membuat persidangan Dewan Rakyat untuk bulan Mei 2020. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Pakatan Harapan sekali lagi mempolitikkan isu persidangan Parlimen ini. Untuk makluman, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan termasuk Lim Kit Siang, Mat Sabu, Lim Guan Eng, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan ahli-ahli Parlimen, PKR, TAP dan Amanah di dalam Pakatan Harapan. Kami rakyat ni sangat kesian melihat kejahilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang begitu obses, yang begitu taksub mahu berpolitik dalam krisis coronavirus sehingga mengabaikan isu keselamatan nyawa sendiri dan keselamatan nyawa ahli-ahli Parlimen lain. Untuk makluman Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada 2 orang ahli Parlimen dalam negara Malaysia yang telah disahkan positif coronavirus. Dan untuk makluman Datuk Seri Anwar Ibrahim, sistem Parlimen dan sistem demokrasi persidangan Dewan Rakyat dalam negara Malaysia ini adalah tidak sama seperti Singapura, seperti Amerika Syarikat. Untuk makluman Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana apabila saya membaca kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim beberapa hari yang lalu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, demi demokrasi dan sema imbang dalam Parlimen, kita memerlukan proseding persidangan Dewan Rakyat seperti biasa. Datuk Seri, beberapa ahli Parlimen dalam negara Malaysia ni, Datuk Seri tahu tak ada coronavirus positif? Datuk Seri tahu tak ahli Parlimen itu adalah daripada ahli Parlimen Pakatan Harapan? Datuk Seri realize tak benda ni memberi risiko kepada Speaker Dewan Rakyat, Timbalan Speaker Dewan Rakyat? Datuk Seri tahu tak yang di Pertuan Agong pun sebelum ini kuarantin coronavirus?
Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak berpolitik dalam Dewan Rakyat dalam krisis coronavirus, nak acah-acah pejuang demokratik, come on Datuk Seri Anwar Ibrahim, tolong jadi waras dan rasional. Saya cukup terkejut dan saya cukup hairan dan pelik. Bagaimana seorang ahli parlimen yang berpengalaman dalam politik negara Malaysia, seorang legend, tidak memikirkan nyawa dia dan nyawa ahli-ahli parlimen lain. Dia mahukan satu prosedur persidangan Dewan Rakyat yang normal seperti tidak ada coronavirus. Tahu tak Datuk Seri Anwar, ahli parlimen dalam Malaysia ni yang positif coronavirus tu, kita tidak ada vaksin lagi. Dan imunisasi badan pesakit coronavirus yang disahkan positif sebelum ini, yang sudah disahkan sembuh oleh Kementerian Kesihatan, tidak ada jaminan 100%. Apakah diorang ini imun dalam tempoh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan? Kerana mereka boleh dijangkiti coronavirus semula. Kerana penyakit coronavirus itu boleh datang semula. Saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya bagaimana model persidangan Dewan Rakyat yang dituntut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Lim Kit Siang, oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang tidak sayangkan nyawa sendiri, yang tidak mahu hormat nyawa ahli-ahli parlimen lain. Ini bukan masa untuk berpolitik. Seperti apa yang diperkatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Datuk Seri Shafie Apdal, blok pembangkang dalam sistem politik negara Malaysia. Apa sebenarnya agenda Datuk Seri Anwar Ibrahim di musim coronavirus ini? Lim Kit Siang, ini bukan masa untuk berpolitik. Ini adalah masa untuk menyelamatkan nyawa anda semua sebagai ahli parlimen dan memikirkan nyawa ahli-ahli parlimen lain. Persidangan Senat, persidangan Kongres di Amerika Syarikat, pemimpin di Amerika Syarikat tidak ada positif coronavirus. Persidangan Dewan Rakyat di Singapura, tidak ada pemimpin Singapura positif coronavirus. Berbeza dengan negara Malaysia, ada ahli parlimen yang positif coronavirus, bukan 1 orang tapi 2 orang. So come on. Tidak bermaksud 2 orang ahli parlimen itu sudah sembuh daripada coronavirus, dia bebas sepenuhnya daripada coronavirus kerana tidak ada vaksin. Badan mereka tidak imun daripada coronavirus punya penyakit. Saya ingin menyatakan bahawa tuntutan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin Pakatan Harapan untuk mengadakan prosedur Dewan Rakyat secara normal, ini tidak realistik. Ini boleh membunuh nyawa Datuk Seri Anwar, boleh membunuh nyawa Lim Kit Siang, boleh membunuh nyawa ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan. Kalau semua pembangkang mati sebab nak sibuk berpolitik dalam Dewan Rakyat bulan Mei tanpa mengikut garis panduan daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, gilakah apa Datuk Seri Anwar nak bunuh diri sendiri? Coronavirus ni bukan hal yang boleh dipermainkan dan diperkotak-katikkan ataupun diperkecil-kecilkan. Coronavirus ini berapa ratus ribu orang mati di seluruh dunia. Kau ingat yang dalam kuburan tu patung-patung dikasih masuk, itu manusia, itu jasad badan manusia. It is good the proposal by Dewan Rakyat under the government of Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyatakan tidak ada usul, tidak ada sesi soal jawab. Persidangan Dewan Rakyat mengikut norma baru. Apabila kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin cakap coronavirus. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh memikirkan tentang coronavirus yang semakin teruk di seluruh dunia ni? Yang semakin teruk dalam negara Malaysia ni? Datuk Seri menjaga nyawa sendiri, menjaga nyawa masyarakat, menghormati nyawa ahli parlimen jauh lebih penting daripada agenda politik Datuk Seri Anwar. Jauh lebih penting daripada agenda demokrasi. Kerana now we are not talking about democracy. We are not talking about election. We are not talking about kita nak berdebat dekat Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam institusi parlimen. Kerana negara Malaysia keadaan coronavirusnya berbeza dengan keadaan coronavirus di negara-negara lain. It is unacceptable Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mengorbankan nyawa sendiri dan nyawa ahli-ahli parlimen lain
untuk menuntut persidangan Dewan Rakyat yang ada perdebatan, yang ada sesi soal jawab. Social distancing. Datuk Seri, takkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak faham? Penyebaran wabak penyakit coronavirus ni, dia sangat cepat dan sangat mudah untuk disebarkan daripada satu badan kepada jasad badan yang lain. Takkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membaca? Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni rajin membaca buku. Takkan tak pernah baca tentang laporan coronavirus? Cuba Datuk Seri Anwar Ibrahim fikirkan, kalau kita menjemput 2 ahli parlimen yang sebelum ini positif coronavirus, yang kononnya sudah sembuh. Kalau dia sentuh semua barang dekat bangunan parlimen, walaupun kita membuat social distancing, kalau semua barang tu disentuh, sebab kita tak tahu tahap imunisasi badan ahli-ahli parlimen yang kena coronavirus tu, sampai bila dia bebas coronavirus. Tapi Datuk Seri tak pernah fikir benda ni. Sikit-sikit yang kau fikir, politik. Untuk maklumat rakyat Malaysia, ini bukan masa untuk berpolitik. Move on. Datuk Seri Lim Kit Siang, Pakatan Harapan, semua barang kau nak politikkan. Azmin Ali nak jadi Perdana Menteri ke-9 lah. Tan Sri Muhyiddin Yassin nyawa di hujung tanduk lah. Ini bukan tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin nyawa di hujung tanduk. Ini 32 juta rakyat Malaysia nyawa di hujung tanduk sebab coronavirus, bukan sebab politik. Benda ini perlu difikirkan. Kenapa perlu gila pasal isu politik ni, Datuk Seri Anwar, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan? Kalau kau nak jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Anwar, kalau Pakatan Harapan nak jadi kerajaan semula, sila tunggu selesai isu coronavirus. Kalau kau nak berdebat secara normal di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, tunggulah negara Malaysia ini bebas coronavirus dan menemui vaksin coronavirus. Barulah kau berdebat 24 jam di Dewan Rakyat, kau berdebat sendiri, kau buatlah persidangan Dewan Rakyat tu sampai kau mati. Saya penganalisis politik bebas. Saya tidak terikat dengan mana-mana kepentingan parti politik dan ahli politik. Dan saya akan bercakap berdasarkan fakta dan kebenaran, walaupun perkara ini tidak disukai oleh ramai orang dalam negara Malaysia. Kerana facts is facts. Saya memang tahu orang-orang jahil dalam Pakatan Harapan itu terlalu ramai, kerana cukup taksub mahu berpolitik dalam krisis coronavirus. Ini adalah nasihat yang bernas daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. It is a shame for Anwar Ibrahim Lim Kit Siang, for Mat Sabu, Khalid Samad, to all leaders of Pakatan Harapan. It is a shame, kerajaan baru menegur pembangkang supaya tidak mengutamakan agenda politiking, tidak mengutamakan agenda berpolitik dan mempolitikkan apa-apa isu dalam krisis coronavirus. Malulah Datuk Seri. Tan Sri Muhyiddin Yassin lebih rasional daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tan Sri Muhyiddin Yassin lebih memikirkan nyawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan, kerana ini menjadi national interest, people interest, menjadi agenda Kementerian Kesihatan, agenda Polis Diraja Malaysia, agenda Angkatan Tentera Malaysia untuk menjaga nyawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan. Tetapi sangat mengejutkan, orang seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memikirkan nyawa kita semua untuk stay at home, untuk tidak semua perkara perlu dipolitikkan. Saya ni pun cukup kritikal dengan dasar dan polisi kerajaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, memberi nasihat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan semalam, ini bukan masa untuk berpolitik, kerana rakyat Malaysia sudah muak untuk berpolitik. Saya nak bagi tahu dengan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan macai-macai totok Pakatan Harapan. Kami ingin menasihatkan anda semua, di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, dalam keadaan kita semua diuji dengan wabak penyakit coronavirus, kami rakyat Malaysia sudah muak dengan isu-isu politiking yang sengaja dilaung-laungkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Lim Kit Siang, oleh Khalid Samad, oleh Lim Guan Eng, oleh Sheikh Saddiq, oleh mana-mana pemimpin dalam blok pembangkang dalam negara Malaysia. This is not the time for politik. This is the right time untuk selamatkan nyawa rakyat, nyawa masyarakat dan nyawa semua pemimpin-pemimpin kami. Kami menghormati perbezaan pandangan, perbezaan pendapat. Tetapi apabila kau cross the red line, kau berpolitik dalam krisis coronavirus, this is wrong, Datuk Seri Anwar. I respect your freedom of speech.
Tetapi it is wrong. You politicize everything issue, all issues. Kau politikkan isu ini. Baguslah tu ada persidangan Dewan Rakyat, tetapi dengan norma baru. Dan ini adalah untuk sementara waktu sahaja. Dan saya bersetuju dengan model prosedur Dewan Rakyat Malaysia yang baru. Sangat-sangat setuju. Kenapa saya setuju? Supaya nyawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan tidak melayang, tidak terbang dan tidak mati kerana wabak penyakit coronavirus. Supaya coronavirus itu tidak pula tersebar dalam bangunan parlimen. Ikut sajalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan masa untuk membangkang secara jahil, untuk berpolitik. Kalau betul kau nak tolong rakyat, tolong bantu kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyelamatkan nyawa rakyat, untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Bukan kau menambah masalah. Kau nak menuntut sesi perdebatan, sesi soal jawab. Mana boleh? Di Amerika Syarikat, mana ada sesi soal jawab antara Donald Trump dengan pembangkang Demokrat? Untuk makluman Datuk Seri Anwar Ibrahim, there is only substantif punya ucapan. Nak buat undian bil, undian usul rang undang-undang. Satu-satu orang masuk. Untuk makluman Datuk Seri Anwar Ibrahim, you want to speak about sistem demokrasi dan persidangan Senat dan Kongres Amerika Syarikat? I would like to inform you, kami ni menonton politik Amerika Syarikat. Bukan kami tak tahu perkembangan politik Amerika Syarikat. Di Britain, kerajaan Britain, demokrasi antara yang tertua di dunia ni, di Britain tu Datuk Seri, wartawan pun tanya daripada televisyen, daripada telecast, online, live. Bukan tanya secara bersemuka. Sebab kes coronavirus negara mereka sangat teruk. Baguslah negara Malaysia ni, wartawan boleh tanya secara bersemuka. So this is the status quo of coronavirus crisis untuk seluruh dunia. Ada banyak negara demokrasi dekat dunia ni terpaksa postpone dorang punya persidangan Dewan Rakyat. Ada banyak, Datuk Seri. Ada banyak. Hatta Thailand, hatta Filipina, hatta Indonesia sekalipun. Ada banyak. Kenapa tak nak cakap pasal benda ini? Dan kau cakap kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak adil. Adil lah tu Datuk Seri. Nyawa rakyat diselamatkan. Isu yang terakhir, isu Bill Gates. Rakyat Malaysia, kalau kau nak tahu tentang krisis coronavirus antarabangsa ni, kau cari dalam YouTube statement terbaru Bill Gates. It is very dangerous statement. Memang saya tidak nafikan bahawa sebahagian daripada hidden hands dalam krisis coronavirus ini adalah Bill Gates. Dia mengetahui plot coronavirus ini sampai tahap mana. Kita baru peringkat awal dan sangat susah untuk merawat coronavirus ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu tengok statement Bill Gates, sebahagian daripada orang yang terlibat dengan percaturan coronavirus ini. Dia bagi warning dengan seluruh dunia, selagi vaksin tidak ditemui, selagi itu akan ramai nyawa manusia melayang, mengalahkan nyawa manusia melayang akibat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. And this is Perang Dunia Ketiga yang sangat dahsyat. Dan ini akan mengambil masa yang lama, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan mahu berpolitik dengan tahap yang very low class. Tentang isu Ustaz Abid Liu tu, nantilah saya ulas tuan-tuan dan puan-puan. Sebab isu ni saya anggap isu yang terpencil. Dan bukan sahaja Ustaz Abid Liu yang melalui masalah ini. Ada ramai orang melalui masalah yang sama. So, itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa untuk umat Islam di dalam negara Malaysia. Sekian. Terima kasih.